Okey, apa khabar semua? Selamat kembali ke kelas sains kita. Okey, mari kita mula. Okey, hari ini kita akan membincangkan dan belajar pasal immunity. Okey, topik untuk hari ini immunity. Okey, apakah maksud immunity? Immunity, sini tak ada ya. Tolong tulis. Bermaksudnya, kebolehan, badan untuk melawan sesetengah penyakit. Okey, apa maksud dia? Kalau kamu mempunyai immunity, bermaksud anda boleh melawan sesetengah penyakit. Kamu tidak takut pada sesetengah penyakit. Katakan saya ada immunity terhadap cacak air. Chickenpox. Saya pernah ada cacak air. Maksudnya saya adalah imun. Saya mempunyai immunity terhadap cacak air. Itulah maksudnya. Macam mana kita nak dapatkan immunity ini? Kita jalankan imunisasi. Apakah imunisasi? Biasanya, imunisasi adalah usaha untuk merangsang pertahanan badan terhadap jangkitan pada bayi, kanak-kanak, orang dewasa. Ini tak payah tulis lah dengan menyuntik vaksin. Apakah vaksin? Nanti saya akan jelaskan. So, kita tengok immunity. Tadi saya kata immunity maksudnya kamu boleh lawan penyakit. Immunity ini ada dua kelas. Berapa kelas? Dua kelas. Satunya aktif. Aktif. Dan satunya pasif. Pasif. Kalau anda masih ingat, kelas minggu lepas kita sudah belajar antibody. Apakah antibody? Saya tolong refreshkan. Antibody ni dia bahan untuk melawan patogen. Dihasilkan oleh sel darah putih kita. Masih ingat? Dia adalah sniper dalam badan kita. So apakah maksud aktif? Aktif maksudnya kamu hasilkan antibody sendiri. Badan kamu mampu menghasilkan antibody sendiri. Manakala pasif pula bermaksud badan anda tidak menghasilkan antibody. Manakala kamu dapatkan antibody dari punca lain, dari sumber lain. So dua kelas. Aktif dengan pasif. Mari kita tengok. Aktif dibahagikan kepada dua kelas juga. Pasif dua kelas juga. So secara seluruhannya kita ada 4 kelas. Jangan risau. Cara yang sangat mudah untuk belajar ni adalah untuk hafalkan contoh dia. Contoh dia sangat penting. Nanti saya cakap. So kita tengok aktif dulu. Aktif ada dua jenis, iaitu semula jadi dengan buatan. Semula jadi dan buatan. Semula jadi maksudnya saya dapat secara semula jadi. Secara natural. So buatan maksudnya dibuat oleh manusia. Harap maklum so pasif ni sama juga semula jadi dengan buatan. So kita ada 4 kelas. Aktif semula jadi, aktif buatan, pasif semula jadi, pasif buatan. Mari kita tengok satu persatu. So nombor 1, aktif semula jadi. Tadi saya kata aktif maksudnya kamu hasilkan antibody sendiri. Secara semula jadi maksudnya apakah contoh? Sembuh dari penyakit, dari jangkitan. Kamu dapat penyakit itu, lepas tu kamu sembuh, kamu ada immunity. Itu saja. Aktif, kamu hasilkan antibody semula jadi. Sebab ini bukan buatan manusia. Kamu sakit secara semula jadi. Contohnya, kamu dapatkan cacak air. Macam saya kata, chickenpox. Kalau kamu dapat cacak air pada umur 6 ke, 7 ke, sampai kamu mati, bila kamu sembuh, sampai kamu mati, kamu tidak akan dapatkan cacak air. Inilah
aktif semula jadi. Okay, kamu hasilkan antibody. Okay, badan kamu akan ingat penyakit tu. Okay, ini secara semula jadi. Mungkin kamu dapat dari kawan ke, dari siapa-siapa ke. Okay, ini semula jadi. Okay, so dapat penyakit. Ini contoh dia. Okay, so saya tulis sini ya. Okay, dapat penyakit. Okay, kamu sakit. Okay, so kita tengok aktif buatan pula. Okay, sesetengah penyakit, okay, kita jangan nak buat secara semula jadi sebab kita boleh mati. Okay, katakan sejenis penyakit kita panggil hepatitis B. Okay, apa hepatitis B ni? Ini penyakit hati, liver. Okay, penyakit ini sangat sukar, sangat susah untuk sembuh. Okay, so jangan kamu kata, oh saya nak immunity hepatitis B, saya pergi dapatkan penyakit hepatitis B. Okay, ini cara bodoh. Okay, sangat-sangat bodoh. Okay, takkan kamu nak immunity terhadap coronavirus, kamu pergi dapatkan coronavirus. Okay, kamu boleh mati. Okay, so kita buatkan ini. Aktif buatan. Okay, apa maksud buatan? Buatan kita masukkan sejenis bahan, kita sebut vaksin. Benda ini sangat penting, tolong highlightkan. Okay, apa itu vaksin? Vaksin biasanya dia adalah virus atau bakteria yang lemah atau mati. Okay, dia sebenarnya macam ni. Saya ambil coronavirus yang mati, okay, atau virus cacar air yang sudah mati, saya masukkan dalam badan kamu. Okay, sel darah putih kamu, dia berasa, kenapa ada bakteria baru ni? Okay, saya akan hasilkan antibody. Dia macam latihan. Okay, macam latihan kebakaran. Okay, dalam sekolah kamu. Okay, tak ada kebakaran berlaku, tapi kamu latih dulu. Okay, praktis dulu. Okay, supaya nanti jika ada api yang sebenar datang, kamu tak takut. Kamu tahu apa nak buat. Okay, inilah maksudnya. So, vaksin ni, dia macam latihkan badan kita untuk sesuaikan dengan penyakit ini. Okay, ini kita sebut vaksin. Okay, so ini sangat tahan lama. Okay, dua-dua ni, okay, aktif ni, dia tahan lama. Okay, sebab badan kamu akan ingat. Okay, apakah vaksin? Kamu sudah divaksinkan sejak kecil. Okay, apakah vaksin ni? Sini semua ni. Okay, selepas lahir kamu ada BCG. Okay, nampak tak? Hepatitis B. Kamu dah ambil hepatitis B. So, kamu tak payah nak takut hepatitis B. Okay, so bulan 1 ini, 2 ni, dia ada satu macam jadual. Okay, ada satu schedule kamu kena ikut. Okay, so apa ni DTaP ni, MMR ni, semua jenis penyakit kamu mesti tak pernah dengar sebab penyakit ini sudah sangat-sangat jarang sebab semua orang sudah ambil vaksin. Okay, so sekarang coronavirus kita tengah tunggu vaksin. Okay, mereka sedang buat vaksin ni. Okay, so kita tengok semula pasif pula. Okay, kelas nombor 3 pasif. Okay, pasif ni, tadi saya kata, kamu tidak hasilkan antibody, kamu dapatkan dari badan atau individu lain. Okay, pasif semula jadi, ada 2 sumber saja. Yang satu, susu ibu. Okay, bila kamu lahir, okay, ibu, okay, mak susukan kamu, okay, susu dalam tu ada antibody. Okay, sebab itulah susu manusia paling baik. Okay, nombor 2 adalah placenta. Tahu tak apa tu placenta? Okay, bila kamu dalam perut mama ni, okay, ada satu tali pusat. Okay, dekat sini tali pusat, dia akan sambung kepada satu benda lembut-lembut tu, kita panggil placenta. Okay, itu yang bagikan kamu nutrien. Okay, juga bagikan kamu antibody. Okay, sebab kenapa kamu, bila kamu baby, kamu sangat lemah. Okay, sangat lemah. Kamu tidak mampu nak hasilkan antibody. So, mama bagikan. Okay, senang. Okay, yang last kali, nombor 4, pasif buatan. Ini saya dapatkan dari sumber manusia. Okay, nama dia adalah anti-serum. Okay, anti-serum. Okay, biasanya kita dapatkan dari kuda. Sebab kuda dia besar, dia kuat. Okay, so apakah contoh ni macam tetanus? Okay, tetanus atau racun ular.
kamu kena patuk ular, kena racun, kamu kena ambil pasif buatan anti seram secepat mungkin sebab kamu boleh mati dalam beberapa jam. Okay, so apa tetanus ni? Ini bila kamu kena potong dengan benda-benda yang karat, rusting, karat. Dalam karat tu ada bakteria, kita panggil bakteria tetanus, kamu boleh mati. Okay, so jika kamu kena potong dengan benda karat, sila pergi klinik untuk dapatkan injection. Okay, so senang. Okay, ini graf yang kamu kena ingat. Okay, 2. Ini graf aktif. Ini graf pasif. Okay, so saya tolong terangkan. Okay, kenapa dia macam ni? Okay, nampak tak ini aras keimunan? Saya kena melebihi aras keimunan untuk dapatkan immunity. Jika bawah, saya tak ada immunity. Saya boleh sakit. Okay, saya boleh mati. So, saya ambil suntikan pertama. Dia naik sikit saja. Okay, so saya kena suntik 2-3 kali sampai dia naik ke atas. Okay, nampak tak? Badan kamu hasilkan antibody sendiri. Sebab itulah ini sangat lambat. Okay, untuk dapatkan immunity mungkin 2-3 bulan, sangat lambat. Okay, tapi untuk pasif ni, nampak tak? Saya suntik saja sangat cepat. Okay, secara langsung saya dapatkan antibody. Okay, so nampak tak? Graf ni terus naik atas. Okay, lepas tu dia jatuh. Okay, kenapa dia jatuh? Sebab antibody ni bukan bahan dalam badan kita. Kita cuba nak buangkan. Okay, kita buangkan. Okay, sampai dia rendah. Dia sudah rendah daripada aras keimunan ni. Kita sudah tak ada immunity. Kita kena inject lagi. Okay, kita kena pergi suntik lagi. Okay, so tolong ingat dua-dua graf ni ya. Sangat-sangat suka dia orang tanya dalam exam. Okay, so senang saja, 4 kelas saja. Okay, so kita tengok persamaan dan perbezaan antara pasif dengan aktif. Okay, kita tengok persamaan. Okay, dua-dua melawan penyakit, senang. Okay, perbezaan kandungan. Vaksin ni dia ada bakteria virus lemah, manakala pasif ni dia ada antibody. Dua-dua benda yang tak sama. Ini untuk latihkan kamu. Ini untuk selamatkan kamu. Cepat-cepat dia nak bagi kamu. Okay, tak ada praktis, terus bagi. Okay, so tujuan keimunan ini untuk mencegah penyakit. Untuk orang sihat yang cegah penyakit. Ini untuk rawat penyakit. Kamu sudah sakit. Okay, saya nak rawatkan kamu. Okay, so peranan bahan ini untuk merangsangkan kamu untuk hasilkan antibody. Okay, ini terus bagi antibody. Okay, macam tadi saya dah kata. Okay, masa ini sangat panjang. Ini serta-merta. Okay, secara langsung serta-merta kamu dapatkan immunity. Okay, orang yang diberi keimunan, okay, ini aktif untuk orang sihat sebab kamu masih mampu menghasilkan antibody. Manakala pasif, ini untuk orang yang sakit. Okay, orang yang sakit takkan saya bagi dia aktif. Dia sakit lagi. Okay, kena tunggu 2 bulan, 3 bulan untuk dapat immunity, dia mati dah. Okay, so ketahanan keimunan ini sangat lama. Biasanya seumur hidup. Ini tidak tahan lama. Biasanya 2-3 bulan. Okay, lebih kurang lah. Okay, so ini baca sendirilah ya. Ini takkan tanya dalam exam dia cuma tunjukkan saja. Okay, pernah dengar tak apa di difteria? Okay, tetanus tadi saya dah kata. Pertussis ni apa, campak, pergok, rubella. Ini benda-benda kita tak pernah dengar sebab kita sudah ada vaksin. Okay, polio ni, dia pernah bunuh banyak orang sejak beberapa ratus tahun dulu. Okay, sekarang polio dah tak ada. Okay, tak ada polio dah. Kita sudah vaksin. Okay, so kamu boleh hidup sampai sekarang sebab vaksin. Okay, so okay, itu saja. Kita tengok latihan. Ini yang minggu lepas kita sudah abaikan. Okay, sebab kita tak tahu. Okay, sekarang kamu mesti tahu. Okay, nombor 1. Amin tidak dijangkiti cacar air lagi. Dia tak ada chickenpox lagi. Kerana dia telah dijangkit penyakit ketika berusia 7 tahun. Okay, dia sejak 7 tahun dia dapat cacar air, sekarang dia tak dapat dah. Ini immunity apa? Immunity apa? Aktif semula jadi. Dia dapat penyakit semula jadi. So dia hasilkan antibody. Okay, nombor 2.
Kevin tidak dijangkiti hepatitis B kerana dia dapat imunisasi terhadap penyakit ini. Okey, ini adalah aktif buatan. Okey, dia sudah dapat imunisasi, dia dapat vaksin. Okey, nombor 3, bayi dapat antibody dari susu ibu. Ini adalah pasif semula jadi. Okey, nombor 4, pesakit dengan batuk disuntik dengan antibody diambil dari individu imun kepada penyakit ini. Dia dapat antibody lain, pasif buatan. Okey, sangat senang. Okey, ini yang minggu lepas kita sudah tengok, kita sudah bincang. Okey, kita terus kepada latihan. Okey, soalan 20. Okey, nampak tak graf? Dua-dua graf ni. Tadi saya dah kata sangat-sangat penting. Okey, apakah maksud immunity? Tadi saya dah kata kebolehan badan untuk melawan sesetengah penyakit. Okey, saya boleh lawan penyakit. Okey, B1, apakah yang disuntik ke dalam tubuh Amin? Okey, Amin ni siapa? Oh, dia graf A. Okey, so ini apa? Apa yang disuntik? Apa saya suntik dia? Ini adalah vaksin. Jadi saya kata. Okey, sangat penting. Okey, pada hari manakah Amin akan mendapat immunity? Okey, macam mana saya dapat immunity? Saya kena melebihi tahap keimunan ni. Okey, immunity level. So, hari berapa? Ini hari 65. Nampak tak? 2 bulan lebih. Sangat-sangat panjang. Saya kena tunggu badan saya hasilkan antibody. Okay. So, note C, nyatakan satu persamaan antara kedua-dua jenis immunity yang ditunjukkan. Okay. Mereka adalah untuk lawan penyakit. Okay. So, D, Haris selalu melakukan ulang kaji sehingga tengah malam. Baru-baru ini dia selesema dan ambil masa yang lama untuk pulih. Cadangkan 2 cara untuk Haris untuk meningkatkan immunity badannya. Okay. Ini tadi saya lupa nak cakapkan. Okay. Kenapa immunity kamu akan jadi lemah? Okay, tekanan. Okay, pressure, tekanan. Nak belajar, nak kerja. Okay, tekanan. Okay, pengambil gula berlebihan. Obesity. Jika kamu sangat gemuk, okay, risiko untuk dapat kanser naik secara 50%. Kenapa kamu dapat kanser? Kamu dapat kanser sebab immunity anda sudah lemah. Okay, sel darah putih kita akan bunuh sel kanser. Okay, jika dia tak mampu nak bunuh sebab dia sudah lemah, kanser kamu akan datang. Okay, so jangan jadi gemuk. Okay, so kurang tidur, okay, merokok, alkohol, okay, racun perosak. Okay, so kita tengok balik. Kenapa dia lemah? Okay, 2 cara. Apa dia kena buat? Okay, tidur awal. Okay, lagi. Dia sedang ulang kaji. Apa dia ada? Dia ada tekanan. Okay, macam mana hilangkan tekanan? Okay, macam mana? Okay, dengan bersenam. Okay, atau bermain. Okay, pergi main game. Okay, jangan terlalu lah bermain game ni untuk kita nak hilangkan stres. Okay. Okay, so berdasarkan gambar raja di atas, saya suntik pada kuda. Lepas tu saya bagi manusia. Ini apa? Okay, nyata jenis immunity. Ini adalah pasif buatan. Okay, berikan alasan. Okay, macam mana kamu ini adalah pasif buatan? Sebab badan tidak hasilkan antibody. Okay, saya terus bagi dia. Okay, dia tak hasil antibody. Okay, so graf mana? Ini. Okay, so tengok nota Okay, B. Alif dinasihat oleh doktor untuk membina imuniti bahan terhadap hepatitis B melalui suntikan. Terangkan bagaimana imuniti diperolehi. Okay, macam mana saya dapat imuniti terhadap hepatitis B? Okay, vaksin hepatitis B. Okay, mengandungi patogen. Ingat tak apa tu patogen? Maksudnya bakteria atau virus Patogen lemah atau mati. Okay, dapat merangsangkan. Okay, merangsangkan maksudnya stimulate.
Okay, buat badan kamu hasil. Okay, merangsangkan badan hasilkan antibody. Okay. So C. Apakah yang akan berlaku jika vaksin diberikan kepada pesakit yang terkena penyakit tertentu? Terangkan jawapan anda. Okay. Jika saya sudah sakit, kamu bagi vaksin lagi. Okay. Badan akan jadi lebih lemah. Okay. Saya sudah nak mati ni. Kamu bagi bakteria lemah lagi. Bagi saya lagi banyak bakteria. Lagi saya boleh mati. Okay, badan akan jadi lebih lemah. Okay, sebab badan tidak mampu untuk hasilkan antibody. Okay, sebab itulah vaksin adalah untuk orang sihat. Jika kamu sihat, kamu pergi ambil vaksin. Okay, jika kamu sakit, kamu tak boleh suntik vaksin. Okay, so itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih kerana sudi memberi perhatian. Okay. So, mungkin hujung minggu ni saya akan uploadkan, saya akan buat naikkan satu lagi video. Okay, kita akan masuk bab 5. Okay, tengoklah jika kita ada masa. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye.